Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan Nazir jawatan kuasa masjid, para imam, para bilal muazzin, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dihormati sekalian. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita niat iktikaf dalam masjid ini. Hadirin yang dihormati sekalian, sabda Nabi SAW daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang Islam ini, seseorang Muslim, seseorang orang Islam ini, apabila Allah timpakan padanya min nasabin, adakala Allah uji dia dengan kepenatan, wala wasabin, adakala Allah uji kita dengan penyakit, wala hammin, adakala Allah uji kita dengan rasa gundah gulana, wala huznin, adakala datang rasa sedih, wala azza, adakala Allah datangkan rasa kepayahan dalam hidup ini, hatta syaukati yushakuha, sehinggakan duri yang tersusuk padanya, yang menyucuknya, semua itu kata Nabi SAW, illa kaffarallahu biha min khatayahu, semua itu tiada lain melainkan adalah Allah sedang menghapuskan dosa-dosa yang ada pada seseorang manusia itu. Kata Nabi SAW lagi, man yuridillahu bihi khaira yusibu minhu, kata Nabi SAW, siapa-siapa yang Allah hendak bagi kebaikan padanya, yusibuhu minhu, Allah musibahkannya, Allah ujinya, Allah datangkan ujian kepada seseorang anak Adam itu. Kata Nabi SAW lagi, ujian yang datang pada kita ini, inna aizamal jazai ma'a aizamil bala, sesungguhnya besarnya pahala yang duk menanti kita, yang duk menunggu nak dapat pada kita, ma'al aizamil bala, bergantung pada besarnya bala ataupun ujian yang kena pada seseorang itu. Kata Nabi SAW lagi, wa inna Allah iza ahabba qauman ibtalahum, Allah ni bila dia sayang ke seseorang, ibtalahum, dia balakannya, dia ujikannya pada seseorang kita. Kata Nabi SAW, faman radiya falahur rida, siapa-siapa yang reda dengan apa yang Allah tentukan padanya, yang berlaku dalam hidupnya, dia reda, dia tidak marah dan tidak keluh kesah, merungut tidak sama sekali dengan apa yang berlaku dalam hidupnya, falahur rida, kata Nabi SAW, maka keredaan Allah untuk dia. Wa man saqita, siapa yang marah-marah, dia marah, dia benci dengan apa yang berlaku dalam hidupnya, falahus sakhat, kemurkaan Allah juga untuk dia. Kerana yang berlaku itu semua namanya qada dan qadar. Qada dan qadar, takdir itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penentu kepada takdir itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Marah kepada takdir itu memarahi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu menanti kemarahan Allah jika seseorang itu tidak redha dengan apa yang berlaku dalam hidupnya. Mengajar kepada kita untuk sentiasa berlapang dada dengan apa yang berlaku dalam hidup kita, dalam proses macam mana disebut oleh Nabi SAW, proses untuk Allah membersihkan dosa-dosa yang ada pada kita. Kata Nabi SAW lagi, ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minati, takkan berhenti ujian ini datang pada kita, ma yazalu, akan berterusan, baik lelaki maupun perempuan di kalangan kita, Allah akan sentiasa uji, sama ada fi nafsihi, pada diri kita, wa waladihi, atau Allah uji melalui anak-anak kita, wa malihi, atau adakala Allah uji melalui harta kita, hatta yalqallah, semuanya Allah uji sehingga kita bertemu dengan Allah, hatta yalqallah, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu dimatikan. Wa ma alaihi khati'ah, ketika dia dimatikan itu, dia tak bawa apa-apa dosa dah, kerana dia sudah diuji oleh Allah, dia sabar dan dia redha dengan apa yang diuji itu semua proses pembersihan. Allah rindu nak jumpanya macam mana
dia dilahirkan dahulu dalam keadaan tidak membawa apa-apa dosa, maka itulah ketenangan yang akan datang kepada orang yang beriman. Dia tidak marah-marah dan merungut dengan apa yang berlaku dalam hidupnya, kerana dia memahami bahawa setiap yang berlaku itu adalah proses pembersihan yang Allah sedang mengangkat darjatnya dan Allah sedang membersihkan dosanya, dan Allah nak jumpanya dalam keadaan khati'ah. Dia tidak bawa apa-apa dosa balik bertemu dengan Allah. Itulah ujian, hikmah di sebalik ujian yang berlaku dalam hidup kita. Dan ujian ini dia pelbagai warna, corak dan bentuk. Setiap orang lain ujiannya dan lain bentuknya. Yang penting di sini adalah kita redha dan sabar dengan apa yang berlaku. Itu adalah poin yang paling penting yang nak disebutkan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan sedikit mukaddimah itu memberi manfaat, memberi kebaikan pada kita semua insya-Allah. Hadirin yang dihormati sekalian, kita sambung daripada kuliah yang kita tangguhkan sekitar 2 bulan yang lalu. Bulan lepas kita tak ada kuliah, beri laluan kepada kuliah umum, kuliah perdana. Malam ni kita sambung daripada kuliah yang kita tangguhkan sekitar bulan 11 yang lalu. Iaitu masih dalam perkara yang berkaitan dengan masbuk dan muafiq. Dalam kita solat berjemaah ni, bila hadir, dia tidak dapat tidak, kita ni sama ada muafiq ataupun masbuk. Sebahagian besar kita dah tahu. Cuma ini ulang kaji bila kita baca sampai ke tajuk ni, untuk kita tengok, untuk kita lebih faham dan ulang kaji, refresh balik perkara yang kita hari-hari terlibat. Itu apabila kita datang solat berjemaah, kita duduk di belakang imam, kita punya status tak dapat tidak sama ada kita ni muafiq ataupun masbuk. Bila kita muafiq, ada keadaannya. Bila kita masbuk, ada keadaannya. Dan perlu kita faham dengan baik. Jika tersilap pilih perhitungannya, boleh menyebabkan solat itu terbatal. Maka sebab itu memerlukan kefahaman yang baik dalam perkara ini. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi darainin amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, muafiq itu ialah orang yang solat di belakang imam, yang ia sempat mengucap takbiratul ihram bersama dengan imam dan dia mendapat waktu yang serentak dengannya, dan ia boleh menghabiskan bacaan Fatihahnya dengan bacaan sederhana, dan ia menyelesaikan Fatihahnya sebelum imam rukuk. Mudahnya masbuk, orang yang muafiq ni mudah aja. Kita masuk solat berjemaah, kita ni masbuk, kita ni muafiq macam mana? Kita solat belakang imam, Allahu Akbar, kita baca Fatihah, Fatihah kita habis sebelum imam rukuk. Kita habis dah baca Fatihah, imam tak rukuk lagi. Kita ada masa lagi untuk mendengar bacaan imam ataupun menunggu imam rukuk. Itu paling mudah. Itu maknanya makmum yang muafiq, muwafaqah, dia berserta dengan imam. Makmum yang berikutnya adalah masbuk. Sebahagian kita baca sikit dah pada kuliah lepas. Ini kita sambung tapi saya ulang sikit kerana terma-terma term yang ada tu memerlukan kita faham sebab kita nak masuk saat lagi ni dia berkait dengan yang kita tangguh sebelum ini. Masbuk ni apa? Asal perkataan sabaqah. Masdar kata pokoknya sabaqah, orang putih kata late, lambat. Masbuk ni apa? Ialah orang yang mengikut di belakang imam, solat di belakang imam, tetapi makmum itu ataupun orang itu tidak sempat menghabiskan keseluruhan Fatihahnya ataupun sebahagian Fatihahnya dengan bacaan sederhana, lalu imam telah rukuk. Sebalik yang tadi, satu orang makmum yang namanya masbuk macam mana? Dia Allahu Akbar belakang tu imam, dia baca Fatihah, contoh baru sampai Maliki Yaumiddin, imam dah rukuk. Dia tak sempat nak habis Fatihah dia, ataupun dia tak sempat nak habis semua. Allahu Akbar, takbiratul ihram, baru nak bismillah, imam dah rukuk dah. Semua Fatihah, seluruh Fatihah dia tak sempat, atau sebahagian Fatihah dia tak sempat menghabiskannya, imam dah rukuk, maka itu nama makmum itu adalah masbuk. Masbuk ni dia akan namanya furuk masail, cabang-cabang masalah yang banyak sekali lagi. Dia ada 3 ke 4 5 masalah cabang yang kalau makmum tu namanya masbuk, dia akan ada persoalan yang perlu dia lalui dan dia perlu solvekan keadaan tu dengan betul. Takut boleh membatalkan solat kalau dia silap membuat decision ataupun keputusan dalam apa yang dia nak buat, sama ada rukuk ke apa dengan imam saat lagi ni. Itu beberapa keadaan. Definisi dulu untuk kita faham apa itu masbuk dan muafiq. Hadirin yang dihormati sekalian, cabang masalah ni, furuk ini cabang, masail itu masalah-masalah. Cabang kepada masalah ni dia akan pergi kepada perkara-perkara yang kecil daripada masalah masbuk. Makmum yang masbuk tadi tu yang lambat, yang tak sempat nak habis Fatihah dengan tu imam, imam dah rukuk, dia tak sempat lagi habis Fatihah semua atau keseluruhannya, nama dia masbuk. Dan masbuk ni dia ada beberapa masalah yang dia perlu faham dengan baik. Pertama apa? Dalam keadaan ini, jika seseorang tu, yakni makmum yang masbuk, dia masuk dalam solat dan mendapati imam
Tiga keadaan. Yang pertama, imam sudah selesai membaca Fatihah, yakni imam sedang membaca surah daripada Al-Quran. Dia masuk solat, Allahu Akbar, tu imam tengah baca alam nashrah laka sadrak. Dia masuk solat dalam Allahu Akbar, tu imam tengah wadduha wal laili idza saja. Maknanya Fatihah dah habis. Dia masuk solat, Allahu Akbar, takbiratul ihram, imam tengah baca mana-mana surah dalam Al-Quran. Innal ladzina amanu wa amilul panjang. Okey, so pertama keadaan ini. Yang kedua, iaitu bagi mereka yang memasuki solat, dia memasuki solat dalam keadaan. Bagi solat zuhur dan asar, yang bacaannya sir, bacaan perlahan, tak dengar. Zuhur dan asar, dia masuk dalam keadaan tidak sempat takbir untuk ihram dengan imam. Dia datang solat zuhur dan asar, dia angkat takbir Allahu Akbar sebab imam tengah duduk semayang. Dia pun tak tahu imam ni rakaat ke berapa, sebab dia dah datang, imam memang tengah duduk semayang dah. Dia tak sempat takbir untuk ihram bersama dengan imam. Ini orang yang kedua. Orang yang ketiga macam mana? Iaitu orang yang memasuki solat pada maghrib dan isyak, pada rakaat ketiga dan keempat, yang tiada mendengar akan bacaan imam. Maka demikian tu jua sama. Makna apa? Solat isyak, maghrib sekali lagi dia masuk solat, Allahu Akbar, takbiratul ihram, makmum ni. Imam senyap je. Ni confirm rakaat ketiga atau rakaat keempat. Maknanya apa? Tiga orang jenis ni, kalau dia masuk dalam keadaan solat dalam tiga keadaan ini, maka gugur atasnya iftitah. Dia tak ada baca doa iftitah. Gugur atas dia doa iftitah. Iftitah hanya pada orang yang solat takbiratul ihram bersama dengan imam. Itu pertama. Iftitah yang doa ada Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajah tu sampai habis tu. Hak tu ada pada orang hak makmum, Allahu Akbar tu imam, dia pun Allahu Akbar sekali, muafiq. Atau keadaan yang dia datang dalam keadaan imam tak baca lagi surah. Dia ada masa untuk dia baca iftitah tu. Sekejap lagi kita tengok ada detail lagi. Tapi tiga keadaan ni dulu. Kita masuk salat dalam keadaan imam sedang membaca surah. Subuh ke, maghrib ke, isyak ke. Allahu Akbar, dengar tu imam tengah baca. Lain daripada Fatihah. Pertama, apa tindakan kita? Skip iftitah, terus baca yang wajib. Iftitah sunat. Kerana masa yang ada pada kita ketika itu hanya untuk menyelesaikan yang wajib. Tak ada masa dah untuk sunat. Sunat, kalau nak dapat pahala tu, awal datang dan boleh takbiratul ihram dengan tu imam. Yang kedua, makmum orang yang macam mana tadi? Dia masuk solat dalam keadaan zuhur dan asar. Dia datang dalam keadaan tidak masuk solat dalam keadaan bukan takbiratul ihram dengan imam. Dia pun tak tahu imam rakaat ke berapa, dia masuk memang imam tengah sembahyang. Ni kumpulan yang kedua, dia terus baca yang wajib itu Fatihah. Dan yang ketiga, dia masuk solat dalam keadaan maghrib isyak walaupun bacaannya ada bacaan yang jahar, yang kuat, tapi bila masuk rakaat ketiga keempat, dia sir, dia masuk dalam keadaan dia tak dengar imam baca apa, tak payah nak sibuk dengan benda sunat, terus fokus yang wajib itu Fatihah. Tiga kumpulan ni dia terus baca Fatihah yang wajib itu. Kenapa perlu dihurai begini? Sebab nanti dia ada cabang masalah lain, kita akan tengok nanti. Kalau makmum tu silap buat perhitungan, dia dah lambat, dia masuk pun dah lambat, imam tengah baca surah, dia pi baca iftitah lagi. Satu masalah dah. Dia dah ambil masa yang panjang untuk iftitah, sedangkan waktu tu patutnya pergi yang wajib, iaitu Fatihah. Tapi dia dah spacekan masa dia untuk yang sunat. Tiba-tiba saat lagi Fatihah dia tak ada nak habis, sebab dia dah guna sibuk benda yang sunat. Nanti dia ada satu masalah lain pula saat lagi. Tapi poin dia apa? Tiga jenis orang ni masuk solat terus baca Fatihah yang wajib. Gugur sunat itu dah tak ada pada dia, iaitu pada yang iftitah itu. Cuma ada dua keadaan yang membolehkan walaupun dia lambat. Ini footnote orang kata, nota kaki. Nota kaki ni dia special case yang membolehkan bahawa iftitah dibaca walaupun dia lambat. Dua orang aja, dua keadaan je. Walaupun dia lambat, dia masuk dalam keadaan imam tengah baca surah, dia dengar ni bukan Fatihah ni bacaan surah ni, mana-mana ayat dalam Quran. Tapi dua keadaan ini membolehkannya juga untuk iftitah. Yang pertama iaitu pada pagi subuh, pada Jumaat, yang ini membaca, imam yang membaca surah As-Sajdah. Ini pada adat tempat dia, masjid dia, surau dia, pagi Jumaat, without fail memang akan sujud akan baca surah As-Sajdah. Dan dia pun hafal. Oh, dia tahu walaupun tak hafal penuh, tapi dia tahu ni surah Sajdah ni, dia duk ingat setiap minggu duk ikut belakang imam ni, nak sampai tatajafa junubum tu lambat lagi ni, nak masuk ayat 16 tu. So dia tahu ada masa yang banyak, walaupun dia angkat takbir nak sampai ayat 15 tu ada masa yang panjang lagi. Dia kalau dia yakin dia boleh habiskan iftitah dan Fatihah, sunat tu kekal, sebab dia tahu masa imam nak sujud dan nak rukuk semua panjang lagi. Okey, yang kedua, bagaimana yang kekal juga atasnya sunat, boleh dapat iftitah tu walaupun dia lambat, pada adat dia.
pada adat dan urufnya, kebiasaannya, pada tempat solatnya ataupun pada imam yang masyhur akannya, imam yang duduk biasa. Yakni pada bulan Ramadan, pada tarawihnya dibaca akan daripada surah yang panjang seperti satu muka pada satu surah, satu rakaat, ataupun pada malam-malam hari menyelesaikan akannya daripada satu juzuk. Ada tempat satu malam satu juzuk, satu malam dia mau satu rakaat semuka, contoh. Rakaat kedua semuka lain pula, sama ada mushaf ada kat depan ataupun tak ada, imam yang hafiz. Jadi dia ni memang makmum kat situ, dia tahu, dia kenal imam ni, dia tahu tempat kita ni memang macam tu tiap-tiap malam kalau Ramadan. Maka dia masuk tu dalam keadaan imam tengah baca surah. Dia tahu tadi dia baru berjalan, tadi dia dengar amin bergema. Dia pun masuk dalam 3-4 saf, dia angkat takbir. Dia tahu nak habis berbelah baris lagi tu panjang lagi. Dia sunat iftitah tu boleh lagi kat dia, sebab dia ada keyakinan yang kalau dia baca iftitah, dia sempat juga habiskan Fatihah saat lagi ni, sebab dia tahu dia ada masa yang panjang. Dua keadaan ni adalah istisna, pengecualian yang dibagi jika dia ada keyakinan tu. Apa? Pada pagi subuh hari Jumaat yang imamnya baca surah As-Sajdah, dia main lambat pun dia tahu lambat lagi nak sampai kepada sujud tu dan rukuk apa semua. Dan yang kedua, pada malam-malam Ramadan yang dia ketahui bahawa imam tu akan menghabiskan pada bacaan yang panjang ataupun seperti yang disebut tadi, satu juzuk satu malam ataupun semuka pada satu rakaat. Okey, hadirin yang dihormati sekalian, kita pergi kepada cabang lagi, furuk lagi cabang pada masalah yang lain lagi yang dihuraikan oleh pengarang. Makmum yang lambat tadi 3 keadaan. Masuk dalam keadaan imam tengah baca surah, makmum datang solat zuhur dan asar tidak takbiratul ihram bersama dengan imam, dan yang ketiga tadi apa? Dia masuk solat maghrib isyak pada rakaat ketiga dan keempat. Kumpulan ni semua skip iftitah, terus baca bacaan wajib itu Fatihah. Okey. Sambung dia lagi apa? Sekiranya imam rukuk sedangkan masbuk tadi masih belum menghabiskan bacaan Fatihah dah. Inilah kata cabang lain pula. Cabang lagi apa lagi? Masalah lain lagi. Dia pergi pada lagi cabang dia apa? Kawan ni dah lambat. Dia masuk solat, Allahu Akbar. Tu imam tengah baca wadduha wal laili idza saja. Apa benda yang dia kena buat? Skip iftitah, terus yang wajib. Itu hukum dia. Sebab dia dah lambat, dia tak ada sunat-sunat yang iftitah dah. Terus yang wajib. Dia pun baca Fatihah. Sampai Maliki Yaumiddin contohnya, tu imam rukuk. Allahu Akbar, rukuk dah kawan tu. Ni masalah dah. Maknanya imam sudah rukuk dalam keadaan makmum belum habis lagi Fatihah dia. Dia tak habis lagi. Ataupun pada makmum itu belum membaca akan sekalian Fatihah. Fatihah pun tak ada baca lagi. Dia masuk solat, Allahu Akbar, dengan imam tengah baca, imam pun dah hujung-hujung surah, hujung-hujung ayat dah, matlin dah hujung dah. Dah hujung ayat dah. Dia baru nak bismillah, imam pun dah rukuk dah. Tak dan nak baca langsung lagi Fatihah tu. Dua keadaan lah. Makmum yang sempat baca sebahagian Fatihah saja ataupun tak dan baca langsung. Ini masalah dia berikutnya. Apa yang dia kena buat? Dalam keadaan begini, makmum yang tidak sempat menghabiskan Fatihahnya keseluruhannya atau sebahagian dia tak sempat baca lagi atau tak sempat menghabiskannya, maka dalam hal yang demikian tu, sayugia hendaklah makmum itu terus rukuk bersama dengan imam dan janganlah ia menghabiskan Fatihah. Tak perlu nak habiskan Fatihah, terus rukuk dengan tu imam, dan ia, yakni makmum itu dikira mendapat rakaat itu. 3 benda dia dapat. Terus rukuk dengan tu imam, tak perlu habis Fatihah, rakaat tu pun dia dapat. Istimewa solat jemaah. Solat seorang tak boleh macam tu. Solat jemaah dapat benda ni. Dalilnya apa? Hadis Nabi SAW. Daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, kata Nabi SAW, man adraka ruku'a ma'al imam faqad adraka raka'ah, atau kama qala Nabi SAW. Kata Nabi SAW, siapa yang dapat rukuk dengan tu imam, man adraka ruku'a ma'al imam, siapa di kalangan makmum yang sempat rukuk dengan tu imam. Rukuk ni apa? Satu perbuatan kepala ditundukkan separa dengan pinggul. Rukuk. Kita rukuk, tunduk kepala kita. Makmum ni dia sempat rukuk juga dengan tu imam. Dia ada tomak ninah dengan tu imam. Imam rukuk, dia pun rukuk, ada tomak ninah. Bukan dia baru nak turun, imam dah nak naik, dia on the way jumpa. Tu tak boleh. Dia tak ada tomak ninah dengan tu imam tu. Tu imam rukuk, makmum pun rukuk, dia sempat ada tomak ninah. Rukuk bersama dengan imam. Man adraka ruku'a ma'al imam, ma'al imam. Siapa yang sempat rukuk dengan imam di kalangan makmum ni, faqad adraka raka'ah. Dia consider dapat rakaat itu. Dikira dapat rakaat itu. Untuk makmum itu.
Hadirin yang dihormati sekalian, rakaat itu ra, kaf, ain, ta marbutah. Rakaat itu kita sebut itu. Buang ta marbutah kat belakang, dah jadi rukuk. Perkataan rukuk rakaat itu diambil dari perkataan rukuk. Maghrib tadi berapa rakaat? 3 rakaat. Sebab 3 rukuk. Buang ta marbutah kat belakang tu jadi rukuk. Orang tak tanya maghrib ni berapa sujud. Orang tak tanya maghrib ni berapa tayat awal. Orang tak tanya maghrib ni berapa Fatihah. Orang tak tanya maghrib ni berapa i'tidal. Orang tanya maghrib berapa rakaat, isyak berapa rakaat, dan kita jawab 4 rakaat. Isyak sebab 4 kali rukuk. Maghrib berapa rakaat? 3 rakaat, 3 kali rukuk. Sebab tu hadis yang ibu sebut, contohnya masuk masjid sebelum duduk, Nabi suruh rukuk dengan 2 rukuk. Sebelum duduk ni masuk masjid, ada hadis yang sebut rukuk dengan 2 rukuk. Kalau orang faham, dia rukuk aja. Padahal itu memasukkan dengan solat 2 rakaat. Sebab 2 rakaat itu buang ta marbutah ke belakang, jadinya rukuk. Sebab tu dibahas dalam bab tahiyatul masjid. Bukan saja solat tahiyatul masjid. Kalau kita masuk-masuk baru lepas azan, nak semayang mana? Nak semayang tahiyatul masjid ke qabliyah isyak? Lebih aula lagi qabliyah isyak. Kerana qabliyah isyak masa dia dekat situ aja. Dia tak ada tempat lain dah, tak ada waktu lain dah, sebab ada itu aja. Sedangkan tahiyatul masjid itu masanya lebih luas. Dan rukuk 2 kali rukuk pada solat tahiyatul pada solat qabliyah isyak itu pun merangkumi juga maksud, kerana Nabi sebut sebelum duduk rukuk 2 kali, semayang sunat 2 kali, semayang sunat 2 rakaat. Sunat apa-apa sajalah, kerana ia termasuk juga. Itu dalam bab tahiyatul masjid lah. Tapi poin adalah ni disebutkan di sini apa? Makmum ni yang dikira ni bila dia dapat rukuk dengan tu imam, dikira dapat rakaat itu. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bagi keadaan makmum yang lambat ini, kata Nabi SAW, innama ju'ila al-imam liyutamma bih. Dijadikan pos tu imam ni. Ni ada jawatan tu imam ni, kata Nabi SAW, liyutimma bih, untuk menyempurnakan orang yang ada kat belakang ni. Nak polish, nak gilap, nak sempurna, ni tu imam ni. Solat seorang tak ada, solat jemaah ada tu imam, dan tu imam ni besarnya peranannya liyutimma bih, dia nak menyempurnakan. Sebab tu imam ini, hadirin yang dihormati, nombor 1 dia kena faqih, dia kena reti hukum. Nombor 2 baru bacaannya betul. Sebab bacaan yang elok ni sikit je dalam solat Fatihah dengan surah selepas itu. Tapi hukum dalam solat, bukan saja dalam solat, sebelum solat dah ada hukum. Dalam solat ada hukum, lepas solat pun ada hukum lagi pasal solat. Kalau imam yang tidak faqih, imam yang tidak memahami hukum asas solat, cacah merbah. Contoh, bacaannya sikit saja Fatihah dan surah, tapi hukum nak solat itu bermula dengan sebelum solat. Kencing, minta maaf, berak, kalau basuh pun tak kena airnya, bukan air mutlak pun tak kenal, air mutanajis pun tak kenal, nanya. Keluar tandas, pijak lantai, tak bilas kaki, najis aini, hukmi pun tak kena, nanya. Sebab badan kita mesti suci daripada najis. Itu hukum yang perlu difahami, supaya badannya suci daripada najis. Pakaian yang dibasuh, guna washing machine, campur dengan anak cucu semua, macam mana hukum itu? Kena faham. Sebab baju ni nak pakai solat, kita pernah bahas dulu dalam 3-4 tahun yang lepas bab itu. Kalau hukum tu tak difahami, dia nak masuk solat, dia mengimamkan ratusan orang. Kalau pakaian yang dipakai itu menanggung najis, badan itu menanggung najis, kerana tak memahami hukum itu, nanya orang. Sebab tu faqih itu nombor 1, kena faham. Itu contoh hukum sebelum solat. Nak kena clear dah. Semua kita, apatah lagi imam, semua kita sama. Nak kena clear dah. Dalam solat sendiri pun, jika berlaku apa-apa masalah, imam ni nak solvekan problem tu macam mana? Kalau dia tak faham, walaupun bacaannya sedap, tapi kalau dia tak faham, tak boleh. Sebab tu dia nak menyempurnakan. Contoh, pernah berlaku kepada Nabi SAW. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Minta maaf tuan-tuan, ini izinnya. Nabi SAW dalam satu solat asar, dalam kitab ini juga, cuma tak sampai lagi bab tu, Nabi SAW solat asar 2 rakaat. Ada riwayat kata zuhur, ada riwayat kata asar. Sampai rakaat kedua, Nabi SAW bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat yang solat di belakang Nabi SAW tegur Nabi, tanya kepada Nabi SAW. Dengan mafhum hadis yang panjang itu, sahabat tanya kepada Nabi SAW, adakah ada wahyu baru diturunkan? Pasal apa? Kok-koklah ada wahyu turun, asar tu jadi 2 dah, atau zuhur tu jadi 2 dah. Sebab
Kalau kita baca bab sujud, bab kiblat, minta maaf, kiblat masa Nabi mula hijrah di Madinah, kiblat kan arah ke Baitul Maqdis. Ada riwayat kata 16 bulan, ada riwayat kata 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis. Kiblat pertama, kiblat masa hijrah. Turun ayat Quran dalam surah Al-Baqarah, Allah suruh ubah kiblat tu ke arah Mekah balik. Dalam solat ubah. Tu yang tuan-tuan pergi Mekah tu ada masjid Qiblatain tu. Masjid Qiblatain tu tempat rumah satu orang perempuan yang dia sedia lunch, makan tengah hari kepada Nabi SAW. Seronok dia Nabi main makan rumah dia. Seronok tuan-tuan, orang besar main makan rumah. Makan tengah hari. Rasulullah solat zuhur di situ dengan para sahabatnya. Dalam solat zuhur itulah wahyu turun untuk diubahkan balik kiblat itu ke arah Baitul Haram di Kaabah di Makkah. Dalam solat. So sahabat ni ambil pertimbangan, kod-kod dalam solat tu wahyu turun. Banyak wahyu turun dalam solat. Dulu pergerakan takbir intiqalat, semua Allahu Akbar, semua Allahu Akbar. Tapi tukar ke i'tidal sami Allahu liman hamidah pun dalam solat juga. Bila sahabat yang lambat datang, dia puji Allah, dia sempat rukuk dengan Nabi. Oh, lega dapat rukuk dengan Nabi. Dia puji Allah. Allah dengar dalam hatinya. Sebab tu tukar sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar pujian hambanya. Dengan berdasarkan itu, sahabat ni tanya kat Rasulullah tadi. Lepas solat asar, Rasulullah sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ada wahyu baru turun ke? Kok asar ni jadi 2 rakaat?" Rasulullah kata, "Tak, 4 lah." Pasal apa? Sahabat ni bagi tahu, kata, baginda baru solat 2 rakaat. Rasulullah berbual, conversation itu ada. Rasulullah dapatkan pengesahan daripada sahabat yang lain. Kok kawan ni pun lupa juga, lebih kurang Rasulullah tanya yang lain, ya, dia pun sahkan. Betul ya Rasulullah, baru 2 rakaat. Apa yang Rasulullah buat? Rasulullah paling ke kiblat, Rasulullah bangun, Rasulullah angkat takbir, Rasulullah cukupkan lagi 2 rakaat. Bukan solat lain, Rasulullah hanya menambah lagi 2 rakaat untuk mencukupkan 4 rakaat. Kalau imam tak faham, caca merba, dia buat announcement, kita semua solat lain dah, sebab saya kurang rakaat. Maknanya hukum tu mau duk faham, dalam sebelum solat, dalam solat, lepas solat pun ada juga hukum dia. Ni contoh-contoh terpencil yang kalau kemalangan tu berlaku, macam mana nak buat? Macam contoh tadi, ada kes Nabi SAW terlebih rakaat, yang tadi tak cukup rakaat, ada terlebih rakaat juga dalam solat zuhur ataupun asar, sampai 5 rakaat pun sama. Lepas solat sahabat ikut je, takut ada wahyu baru turun. Bila tanya kepada Rasulullah lepas solat, Rasulullah kata tak, 4 rakaat, tapi dah terlebih. Nak reverse ke belakang ke apa? Nak rewind ke belakang ke apa? Tak. Rasulullah sujud sahwi 2 kali sebagai tutup balik cala-cala tu, polish balik. Sujud sahwi tu nak jabar namanya, nak tampal balik. Dah terlebih ni. Kalau imam tak faham, dia akan kata apa? Kita solat lain semua lah, terlebih pula hari ni. Kok elang terlebih ke apa sampai lebih pula sembahyang ni? Tak, kena faham bagi baik. Maknanya hukum solat ni, sebelum solat, dalam solat, lepas solat. Faqih tu, yakni memahami hukum tu, kena ada pada imam. Sebab tu kata Nabi SAW, "Innama ju'ilal imam liyutamma bih." Dijadikan adanya post tu imam ni untuk menyempurnakan yang lain. Faqira'atil imam qira'atil makmum, kata Nabi SAW. Bacaan tu imam, bacaan makmum juga. Daripada hadis ni lah dapatnya hukum rukuk tadi juga dengan tu imam. Kalau kata kamu Fatihah tak sempat nak habis, kamu dah lambat tadi pada masalah cabang yang kita sedang baca, makmum baru baca apa tadi, dia dah lambat, dia angkat takbir, dia masuk solat, imam tengah baca surah. Atau kumpulan yang kedua, dia masuk solat zuhur asar, dia tak sempat takbir ihram dengan imam, maknanya dia orang yang lambat masbuk. Ataupun solat isyak maghrib solat isyak dia datang rakaat ketiga keempat, dia dah skip iftitah. 3 kumpulan ni kita sebut tadi kena skip iftitah. Dia baca Fatihah tapi tak sempat nak habis. Apa dia punya hukum dia? Rukuk dengan tu imam. Walaupun tak ada Nabi lagi, dia ada nas yang kita baca tadi. Okey, selesai masalah. Mai masalah baru pula. Masalah baru dia apa? Cabang lagi pada masalah yang demikian tadi apa? Jika yang demikian itu pada masbuk yang tiada turun rukuk dengan imam, malahan yang meneruskan akan bacaan Fatihahnya. Ini satu masalah lagi. Makmum yang tak tahu lekah kepala ke, tak main kuliah malam ni ke, dia tak faham. Apa dia lambat dah. Patutnya dia kena apa tadi? Patutnya dia rukuk sekali je dengan imam, selesai masalah. Tapi tak tahu apa yang wire tak menyambung ke, sel-sel tak sambung ke, dia nak perhabis Fatihah dia.
Dia duduk kalut nak perhabis Fatihah juga. Imam dah rukuk. Dia duduk Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Dia duduk ligan nak perhabis juga. Tak tahulah tuan-tuan pernah jumpa tak? Kadang-kadang saya terjumpa lah, kadang-kadang lah kita pun lambat masuk solat. Kiri kanan kita ni adalah brother seorang ni, Pak Haji seorang ni. Sama-sama Allahu Akbar takbiratul ihram. Lebih kurang waktu dia, sama-sama lambat lebih kurang aja. Imam tengah baca surah, kita pun berdarah baca Fatihah ajalah. Tengah-tengah baca Fatihah, imam rukuk. Kita rukuk je lah sebab kita tahu sikit-sikit ni. Brother yang sebelah ni, dia punya kalut habis Fatihah, dia tak rukuk. Macam mana dia tahu? Tahu lah, takkan sebelah tak tahu langsung kot, dia tak rukuk. Kan? Jangan buat lebay tak tempat. Dia tak nampak saya solat memang tak tahu orang sebelah dah. Jangan bohong kan. Dalam hadis sahih riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Waktu tu Ibnu Abbas kecil lagi. Sepupu Nabi. Ibnu Abbas ni sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Nabi SAW solat malam. Ibn Abbas main ikut. Budak baik, budak jurus. Nabi yang tahnikkan Ibn Abbas ni. Nabi SAW yang tahnikkan. Allahumma faqihhu fi din wa alimu ta'wil. Nabi doa untuk dia. Faqih semua budak ni. Sampai besar. Meninggal. Dan banyak hukum agama yang diselesaikan oleh Ibn Abbas. Yang zaman Nabi tak ada hukum. Dasarkan Quran, dasarkan hadis. Dia cantum Quran. Selesai hukum. Ni. Ibn Abbas. Itu cerita bab yang kita pernah sebut di sini dulu. Pasal anak yang lahir. Kurang 9 bulan mengandung. Orang menikah. Tak sampai 9 bulan lagi dah mengandung beranak, tapi lebih 6 bulan dihukum anak sataraf. Yang selesai masalah ni Ibn Abbas. Masa tu Rasulullah dah wafat, dia cantumkan di Quran saja. Itu cerita nak kata faktanya Ibn Abbas ni dalam bab lain itu. Ibn Abbas ni solat malam, dia tengok Rasulullah tengah solat, dia pergi ikut belakang, tapi duduk belah kiri. Rasulullah buat apa dalam hadis tu? Rasulullah pegang bahu dia, Rasulullah bagi isyarat suruh main belah kanan. Kerana solat berdua mesti makmum duduk belah kanan imam tu. Mai daripada mana kita bila solat jemaah kita duduk belah kanan tu imam tu? Cerita ni lah. Kalau nak kira orang paling khusyuk solat Nabi SAW lah. Kalau kata Rasulullah tak sedar, Rasulullah tolak apa? Budak ni Ibn Abbas ni. Makna kata jangan buat lebay tak tempat lah. Kata saya tak nampak orang kiri kanan saya bersemayang. Saya ada berlakon lebih ingat lah. Rasulullah perasan Rasulullah tolak. Nah Ibn Abbas main duduk belah kanan. Hukum tu kekal pada kita untuk keutamaan bila solat berjemaah berdua. Jika tak ada apa-apa, duduk belah kanan imam tu. Hukum tu datang daripada situ. Maka dalam keadaan ini kita kadang-kadang terperasan, ternampak, ter. Yang dia solat sebelah kita, dia pun lambat, ataupun kita awal dia lambat, dia tak rukuk sekali dengan imam. Rugilah. Rugi dia sebab apa? Dia tengok sekali lagi apa. Sekiranya, ini bagi cabang masalah berikutnya apa? Sekiranya apa? Dia ni, makmum yang lambat tadi ni, dia dah lambat. Lepas tu Fatihah dia tak habis lagi. Imam dah rukuk. Patutnya dia rukuk dengan imam. Masalah tadi. Tapi masalah yang berikutnya apa pula? Makmum tadi tak rukuk dengan imam. Dia cuba untuk menghabiskan Fatihahnya. Kalau habis Fatihahnya dalam keadaan dia boleh rukuk dengan imam, selamat, selesai. Ni tak habis. Tak sempat. Malahan imam mendahuluinya dalam i'tidal. Dia baru ihdinas siratal mustaqim, imam dah sami Allahu liman hamidah. So dia tak sempat rukuk dengan imam, dia tak dapat dah. Maka yakni makmum itu dikira tidak mendapat rakaat itu. Dia consider tak dapat rakaat itu. Sebab apa? Sebab patutnya dia rukuk, tapi dia tak rukuk dengan imam. Dia terlepas apa yang kita sebut tadi itu. Adakah solatnya batal? Tak lagi. Tak batal lagi. Maka yang demikian itu pada rakaat yang tiada cukup itu, hendaklah ia bangun dan mencukupkan rakaat setelah salamnya imam. Imam bagi salam nanti, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. So makmum tadi cukup lagi tak rakaat? Tak cukup lagi. Dia kena bangkit untuk komplitkan rakaat yang belum cukup. Sebab apa? Rakaat tadi dia tak dapat. Dia just selepas itu dia hanya ittiba'un imam. Dia hanya ikut imam je. Macam kita lah masuk-masuk solat, imam tengah duduk sujud, kita angkat takbir ikut je. Tapi rakaat tu kita dapat tak? Tak dapat. Sebab kita tak dapat rukuk dengan imam, kita hanya ikut saja. Tapi nak dapat rakaat, kita kena rukuk dengan imam. Dan ada perbahasan juga nanti. Tapi poin dia apa? Makmum tadi dia tak dapat rakaat itu. Dia kena buat apa? Imam bagi salam, dia kena bangkit sebab rakaat dia belum cukup. Jika tiada buat yang demikian itu, dan tiada ia membuat yang demikian itu, maka batallah solatnya. Allahu Akbar. Dia salam sekali dengan imam, Assalamualaikum warahmatullahi, confident, Assalamualaikum warahmatullahi. Padahal dia rakaat tak cukup lagi. Solat tak cukup rakaat, dengan jelas begitu, maka solatnya batal. Maka kalau tak faham hukum, nampak tak dia boleh jadi rosak kat situ. Sebab tu dalam solat berjemaah ni ada protokolnya, ada hukumnya. Jangan kira dah belajar bab solat sekolah rendah, sekolah menengah, mana-mana kuliah sikit, solat kena baca Fatihah. Dia faham satu tu, dia faham
Satu layer macam tu je. Sedangkan di belakangnya ada layer-layer lain bagi kes-kes tertentu. Sebab tu namanya furuk masail, cabang-cabang masalah bagi kes masalah masbuk muwafiq ini. Hadirin yang dihormati sekalian. Masuk kepada masalah yang berikutnya pula. Cabang lagi pada masalah. Dia cabang. Sebab tu namanya cabang, dia pergi lagi masalah. Sekiranya makmum yang lambat tadi tu, balik dari yang awal tadi, dia masuk dalam keadaan 3 keadaan tadi. Apa 3 keadaan tadi? Masuk solat dalam keadaan imam tengah baca surah, hak awal tadi. Imam dalam zuhur asar, dia tak sempat takbiratul ihram dengan imam. Ataupun dia solat apa? Solat isyak sekali lagi, maghrib ke, dia masuk rakaat ketiga keempat. 3 jenis orang ni, dia kena buat apa? Dia skip iftitah. Itu yang kita baca tadi di awal. Tiba-tiba masalah yang keempat ni pula apa? Makmum tadi dah lambat. Dia masuk dalam keadaan 3 kumpulan tadi, dia pergi baca iftitah pula. Tu cabang ni pula. Dia dah lambat, tapi dia pergi baca iftitah. Allahu Akbar, imam tengah wadduha. Dia Allah Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Tuan-tuan, nak tahu panjang tak panjang tu, tuan-tuan balik sekali lagi, handphone mahal tu. Jam pun mahal. Yang boleh cakap kat sini ialah dia dalam handphone, dalam jam kita ada stopwatch. Kan ada satu function dia, stopwatch tu. Apa nak suruh tengok ni? Tuan-tuan try tengok berapa second yang diperlukan untuk tuan-tuan baca iftitah. Bacaan sendirilah, jangan bacaan orang lain. Dan bacaan Fatihah, bacaan waqaf. Sendiri buat. Nak tengok yang kita tengok bincang ni, ambil masa lama mana ni? Tuan-tuan on, Allah Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, sampai habis. Stop. Berapa second diguna? Kedua, tuan-tuan try Fatihah tuan-tuan. Bacaan waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai habis. Stop. Berapa second digunakan untuk Fatihah kita? Bacaan biasa. Dalam bab ni dia kata apa tadi? Makmum ni dah lah lambat, dia pergi baca iftitah pula. Iftitah tu mengambil masa sebahagian kita, kalau saya try berbelas second, berbelas-belas saat, 14, 15, 16, 17 saat diperlukan. Atas orang lah, atas lidah dia, lidah mu'allaf ke, lidah Jawa ke, lidah fasih tak fasih, atas lidah dia lah. Sebab tu saya kata masing-masing try. Ada sebahagian orang Fatihahnya lebih kurang masa diperuntukkan berbanding dengan iftitah, sebab bacaannya lebih lancar dan lebih mudah dan lebih biasa dia baca. Tuan-tuan bayang, dia dah guna masa untuk iftitah dalam 17 second, 16 second contohnya. Masa dah guna, dia dah lambat ni. Masa yang lambat itu patutnya terus baca pada bacaan yang wajib, iaitu Fatihah. Tapi mungkin salah faham, mungkin dia tak memahami hukum, dia dah lambat tapi dia pergi baca juga iftitah. Masa iftitah tu sepatutnya untuk baca yang wajib, bukan baca yang sunat. Dia dah lambat, patutnya dia terus pada yang wajib. Aulawiyat, keutamaannya pergi yang wajib. Tapi dia salah menggunakan keutamaan itu, dia letak benda yang sunat saja. Dia sudah guna pada benda yang tak betul pada keadaan itu. Maka bab ni insya-Allah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Jika diberi kesempatan pada bulan hadapan insya-Allah, sambung pada bab ni, iaitu muwafiq masbuk yang tertangguh dalam bab bacaan yang dia baca doa iftitah tu. Yang baik pada Allah yang kurang atas kelemahan saya minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada kebaikan insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup ataupun yang telah pergi meninggalkan kami. Ya Allah, kurnialah kepada kami kefahaman agama yang baik, kurnialah kepada kami kepandaian untuk kami mengetahui ilmu-Mu, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya Allah, rezekikanlah kami dengan syurga firdaus-Mu yang kami dimasukkan ke dalamnya tanpa hisab, tanpa azab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah